Sebelum kita teruskan dengan tajuk kita pada malam ini, kita ni dah lama dah tunggu tajuk perbincangan berkenaan dengan matan ni. Sebab sebelum ni kita banyak tumpukan kepada sanad, kepada yang baru datang dan juga yang mungkin baru ikut. Sebenarnya semua dah tahu lah. Jadi saya ulang sedikit bahawa di dalam hadis ini ada dua komponen yang sangat penting. Satu, sanad, rantaian perawi dari mana, macam mana kita tahu satu-satu hadis itu yang dibukukan contohnya oleh Imam Bukhari, macam mana dia sampai kepada Rasulullah SAW. Itu sanad dan telah kita bincangkan dengan panjang, dengan agak panjang. Masih lagi ada beberapa perbincangan yang kita belum selesai. Cuma ya, sebab kita ni jangan lupa, especially sekarang kita jumpa dua minggu sekali. Jadi saya tak nak tumpukan kepada sanad sahaja, mungkin takut tak habis. Jadi insyaAllah pada minggu ini kita akan sebut sedikit berkenaan dengan matan dan beberapa perkara yang menjadi pertimbangan para ulama hadis di dalam menentukan sesuatu hadis itu sahih, selain daripada sanad yang telah kita sebutkan. Dan saya juga selalu menyebutkan bahawa selain daripada dua komponen itu, dipandang daripada dua sudut itu, para ulama hadis juga mengatakan bahawa sanad yang telah kita buat merupakan kritik eksternal, kritik luaran. Hadis itu dikritik dari dalam bentuk luaran. Sanad, macam mana dia sampai kepada Rasulullah SAW, siapa yang meriwayatkan. Dan matan ini dinamakan sebagai internal kritik. Sebab matan ini maksudnya body, teks hadis itu. Teks hadis itu, macam mana teks hadis itu sendiri diteliti oleh para ulama hadis untuk menentukan darjat kedudukan hadis itu. Yang pada umumnya kita sebut hadis ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan ada yang maudhu', palsu. Dua kategori pertama, sahih dan hasan, sangat penting di dalam kita mengeluarkan hukum dalam Islam. Mengeluarkan hukum. Jadi benda ini kalau kita tahu semua sedikit, insya-Allah dia boleh memberi panduan kepada kita bila kita membaca mana-mana buku berkenaan dengan Islam, dan juga kita mendengar ceramah-ceramah atau berkuliah-kuliah berkenaan dengan Islam. Dia memberi sedikit panduan kepada kita, insya-Allah. Cuma sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, kerana dua kuliah yang lepas kita menyebut berkenaan dengan Al-Quran dan sains, dan minggu lepas saya sebut sedikit berkenaan dengan kita menggunakan ilmu di dalam bidang kita. Tuan-tuan, ada bidang masing-masing, ada bidang bioteknologi, ada bidang macam-macam. Dan kita juga sebutkan di dalam Al-Quranul Karim terdapat ayat-ayat yang menyebutkan perkara-perkara yang Rasulullah SAW tak akan tahu. Pada zaman dia tak ada ilmu tentang perkara itu. Tetapi Al-Quranul Karim telah menyebutkan, dan ini membuktikan bahawa Al-Quranul Karim itu bukan hasil tulisan Rasulullah SAW seperti yang didakwa oleh sebahagian orang. Al-Quran itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebelum kita break kuliah kita yang tu, saya nak tambah dua benda lagi. Satu, bila kita bercakap Islam ni, Quran ni bercakap tentang perkara-perkara yang boleh diterima akal. Jadi kita boleh memberi pertimbangan dengan akal kita untuk menentukan benda itu betul atau tidak. Cuma dua benda saya nak sebut di sini. Dua kisah untuk kita berhati-hati dalam hal ini. Dan insya-Allah nanti saya akan sebut perkara yang sama berkenaan dengan hadis. Pertama berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Dia ada satu kisah pada awal tahun 90-an. Saya tak tahu sama ada tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar cerita ini. Seorang hamba Allah di Atlanta, Amerika. Dia ni orang yang sampaikan Islam pada dia, asal non-Muslim. Orang yang sampaikan Islam pada dia ni banyak menceritakan Islam ni sesuai dengan logik. Dan kita mengakui sebahagian besar daripada syariat Islam ni sesuai, dan kita boleh fikirkan hikmah ni dengan akal. Cuma di dalam memikirkan tentang hikmah atau menendah sesuatu hukum itu,
kita tak boleh keterlaluan. Kita sebut 2 minggu yang lepas. Kita tak boleh keterlaluan kerana ada ketika hikmah kita tak tahu. Ada ketika kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala dia menyatakan sedemikian, dan kita sebagai orang yang beriman, asas kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. That's it. Ada sebahagian yang kita tak boleh. Akal kita tak mampu mencapai. Hamba Allah di Atlanta ni, dia bila approach itu dibawa kepada dia dapat fikir dan dia kata, Islam is logical, dia kata. Dia pun masuk Islam. Sehingga lah, bila dia masuk Islam dan dia beramal, he got into the final points of Islam. Dia ambil wuduk, semayang, Alhamdulillah. Lepas tu bila wuduk dia batal, kerana dia pass wind atau dia break wind, bila orang suruh dia ambil wuduk, dia kata, why? Sebab apa dia kata? Pasal apa wuduk batal? Kerana perkara itu, aku kena ambil lain. Basuh tangan, basuh muka. Tak ada kaitan dia kata. Dia tak boleh terima. Sehingga akhirnya hamba Allah ini, dia keluar dari Islam, jadi kafir balik. Jadi kita jangan keterlaluan di dalam hal ini. Kita dah ada hikmah berkenaan dengan syariat Allah ni. Kita tak mampu memikirkan satu, ataupun kemungkinan ilmu kita setakat yang kita ada ini belum memungkinkan kita untuk memahami perkara itu. Jadi kita tak boleh keterlaluan di dalam hal ini. Dan juga tuan-tuan dan puan pernah dengar seorang, saya tak pasti sama ada dia menteri, tapi yang pasti dia seorang MP di Perancis. Dia masuk Islam, dan dia asalnya orang falsafah. Dia masuk Islam. Bila orang Islam ni, bila orang kafir masuk Islam, orang pula terkenal, MP dia ni, Member of Parliament, terkenal. Jadi kita, sebab kita ni sudah jadi umat yang lemah. Kita macam orang yang nak tenggelam, a drowning man. Dia dapat capai apa pun dia capai lah. Jadi bila orang bukan Islam yang terkenal ni masuk Islam, dia pun diminta bagi ceramah macam-macam lah. Dan sebagai seorang MP, dia pun ada lagak MP dia. Takkan aku nak cakap tentang pasal apa aku masuk Islam. Dia pun nak bahas benda-benda lain lah. Ayat-ayat Quran. Dan dia dengan falsafah dia pun bahaskan ayat Quran ni. Pelik-pelik. Jadi benda-benda macam ni kita kena faham bahawa Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi SAW, nanti kita akan sebutkan berkenaan sunnah Nabi, tak boleh nak kita terjemahkan ataupun nak kita tafsirkan mengikut nafsu kita. Mengikut nafsu. Sebab tu kita ada disiplin dia. Saya sebut selalu, Al-Quran menafsirkan Quran, hadis menafsirkan Quran. Para sahabat yang faham Al-Quran itu diturunkan di masa mereka bersama dengan Rasulullah SAW, mereka lebih mengetahui tentang makna ayat-ayat itu berbanding dengan itu. Dan banyaklah beberapa perkara itu yang asas. Yang tiga itu, dan juga tafsiran para ulama yang dia ada kriteria dia untuk membolehkan dia menafsirkan dan membahaskan ayat Quran ini dengan ilmu yang mantap yang ada pada dia. Sebab itu saya sebutkan di sini, apa yang kita sebut di sini bukan datang dari akal kita, tapi kita mengambil manfaat daripada perbahasan para ulama yang hebat, yang dalam sejarah Islam ini Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan di dalam Islam ini dihasilkan, dikeluarkan ada berbagai para ulama yang hebat-hebat. Tak ada dalam agama lain, insya-Allah. Jadi itu peringatan kita. Dan satu lagi saya nak peringatkan, benda ni saya peringatkan dah banyak minggu sebelum ni, tapi sebab ada beberapa orang saya nampak muka baru, dan juga kadang-kadang bila habis kuliah kita ada soalan ni. Kadang-kadang soalan tu dia agak sensitif lah kita sebagai orang Melayu. Kan? Kadang-kadang dia bersabit dengan beberapa amalan yang kita buat dah lama. Jadi saya nak sebut di sini, apa yang kita sebut di sini, kita bukan menghukum, tetapi kita menyatakan kaedah. Kadang-kadang orang salah faham bila kita kata benda ni tak betul. Apa yang kita buat tak betul itu. Habis tu kita buat selama ni masuk neraka. Kita bukan menghukum, kita menyatakan kaedah. Kaedah